Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fearless Lifestyle. Tuan-tuan Bapak yang saya amat hormati, terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Kita telah mendengar beberapa berita yang menyebut berkaitan dengan had jawatan tempoh jawatan Perdana Menteri, iaitu selama 10 tahun ataupun 2 penggal. Tak sangka selepas ada berita begini, ini pula respon daripada kepimpinan Perikatan Nasional. Sampai yang ada yang bertanya, adakah mereka ini naif ataupun bebal? Nah, saudara-saudara, PM 2 penggal, Perikatan Nasional sebar ketakutan yang tidak berasas. Alamak. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh kepimpinan Perikatan Nasional ni? Sama ada mereka faham ataupun mereka tidak faham. Dalam tulisan ini, saya meneliti beberapa komen dari pembangkang yang cuba mengelirukan kenyataan Setiausaha Agung DAP Anthony Loke dalam isu menghadkan jawatan PM kepada 2 penggal. Antaranya, apa yang ditulis oleh Ketua Pemuda PN Afnan Hamimi Taib Azamuddin menerusi hantaran FB. Pandangan Afnan tidak tepat sama sekali apabila beliau membingkaikan kenyataan Loke secara negatif. Afnan cuba menyebarkan ketakutan tidak berasas, khususnya apabila beliau menulis, inilah kita, keadaan negara kita sekarang. Nasib kita yang majoriti ditentukan oleh mereka yang asalnya minoriti pada akhir hantaran tersebut. Kenyataan Setiausaha Agung DAP terlalu jauh dari apa yang dinyatakan oleh Afnan. Sama ada Afnan sengaja hendak mencipta propaganda negatif murahan atau beliau benar-benar naif dan bebal. Hakikatnya, apa yang dinyatakan Loke dan dipersetujui oleh PM Anwar adalah bertujuan mengelakkan pentadbiran seseorang PM pada tempoh terlalu lama, bertukar menjadi diktator dan kuku besi. Ia juga bagi mengelak pembolotan akibat pemusatan kuasa yang terlalu panjang. Pendekatan ini boleh menutup kemungkinan berlakunya mafsadah, kerosakan, salah guna kuasa serta kezaliman akibat terlalu lama ditampuk kuasa. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fearless Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, setelah rakyat Malaysia digemparkan dengan berita ataupun satu siasatan rasuah terhadap bekas Perdana Menteri, iaitu Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri ke-9. Banyak saja komen yang saya lihat, bukan saja melalui YouTube channel ini, YouTube channel yang lain pun ada keluarkan komen berkaitan dengan isu ini. Di media sosial pun ada mengeluarkan komen dan macam-macam lah. Pada akhirnya, setelah siasatan kepada Ismail Sabri, sudah beberapa kali disiasat, akhirnya saya telah mendapat, saya perasan ada satu komen ini yang berkata, harap kerajaan rampas semua harta di safe house dan juga harta benda pencarian Ismail Sabri, dan semoga sekeluarga muflis. Jangan cakap kejam, tapi kau sakau wang kerajaan untuk rakyat 33 juta. Ini adalah salah satu ulasan yang saya buat. Adakah harta Ismail Sabri disita SPRM? Saya bertanya, dan ini salah satu komen yang saya terima. Komen yang lain pula berkata, Rosma bila nak dihantar ke penjara Kajang. Ini mungkin salah satu komen daripada pengguna yang sama. Jadi tuan-tuan yang saya amat hormati, berkaitan dengan komen-komen ini, apa pula pandangan dan pendapat Anda? Oke, baik saudara-saudara, sementara itu di sini saya ada selitkan beberapa jenis produk. Boleh klik produk ini, tekan macam biasa, order macam dekat Shopee. Harga cukup berpatutan, sesuai dengan kualiti. Nah, berkaitan dengan komen ini, setelah Ismail Sabri disiasat, beberapa kali disiasat, setelah Ismail Sabri telah disiasat SPRM, beberapa kali disiasat SPRM, akhirnya pertanyaan kepada rakyat Malaysia, adakah Ismail Sabri sebenarnya
bersalah, ataupun beliau ini, kalau nak cakap beliau jadi saksi, tidak. Sebab SPRM sudah mengesahkan bahwa Ismail Sabri adalah suspek. Seperti yang kita tahu, Ismail Sabri yang juga ahli parlemen Bera di siasat berkaitan perbelanjaan dan perolehan dana untuk promosi serta publicity program Keluarga Malaysia semasa tempoh menjadi Perdana Menteri antara Ogos 2021 hingga November 2022. Manakala dengan itu saudara-saudara, bertarik 17 Mac, Ismail Sabri seperti yang kita tahu telah sambung untuk memberikan keterangan di SPRM. Jadi mesti ada maklumat dan dapatan baru daripada SPRM. Banyak juga gesaan yang saya terima di dalam ruangan komen yang meminta Ismail Sabri untuk mendedahkan semua geng-geng ataupun bos-bos ataupun mungkin bekas menteri, tidak tahulah daripada UMNO kah, daripada Perikatan Nasional kah, kita pun tidak tahu, yang terlibat dengan kes ini. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, sebelum kita teruskan, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda yang setia bersama di dalam channel ini. Dan kepada yang baru di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Oke, sebelum kita teruskan kepada isu panas kita hari ini. Di sini saya ada share sedikit produk. Bolehlah tengok mana satu produk yang ngam di hati, yang ngam di mata. Cara nak order sangat simple. Tekan produk tersebut, klik produk tersebut, order macam biasa, macam dekat Shopee. Saudara-saudara yang saya hormati, bocor lagi rancangan jahat PN melalui satu tulisan yang saya lihat daripada Harapan Daily bertarik 17 Mac. Tidak lain dan tidak bukan berkaitan dengan pilihan raya yang terdekat, yaitu PRK Dun Air Kuning. Senjata sama akan PN guna perbodohkan rakyat. Perikatan Nasional dijangka akan menggunakan taktik dan senjata yang sama untuk perbodohkan rakyat, bahawa kerajaan negeri Perak bakal berubah sekiranya mereka menang dalam PRK Air Kuning. Naib Pengerusi Amanah Johor Dr. Zuhan Zain berkata, PN sepatutnya menggunakan peluang PRK bulan depan itu untuk menunjukkan kemampuan mereka memimpin, bukan hanya mengadakan dongeng mempersendakan rakyat. Dalam pada itu, beliau berkata, Amanah Johor turut menyokong kenyataan Naib Presiden Amanah yang menyarankan agar PN tidak bertanding kepada PRK Air Kuning dan memberi laluan kepada calon kerajaan perpaduan yang akan bertanding di DUN tersebut. Selain itu, Amanah Johor ujarnya juga menolak kempen perkauman serta perpecahan dalam PRK Air Kuning kerana bertentangan dengan tuntutan keharmonian di negara ini. Amanah Johor ingin melahirkan sokongan penuh kepada calon kerajaan perpaduan yang akan dipilih akan datang, katanya menerusi kenyataan. Makna kata ini satu kemenangan terawal kerajaan perpaduan bagi PRK Dun Air Kuning, kerana telah kantoi PN kantoi, ataupun ini satu amaran kepada Perikatan Nasional, jangan memperbodohkan rakyat. Dalam artikel ini, dalam tulisan ini, untuk rekod PRK Dun Air Kuning diadakan selepas penyandangnya Allahyarham Isham Sharudin pada 23 Februari lalu akibat serangan jantung. Dalam PRU ke-15, Isham memperoleh 9,088 undi sekaligus memenangi kerusi Dun Air Kuning dengan majoriti 2,213 undi. Beliau menewaskan 4 calon, yaitu Muhammad Nazri dari PH yang memperoleh 6,875 undi, Muhammad Nur Farid Zainal PN 6,812 undi. Saudara-saudara, mungkin kepada penyokong kerajaan perpaduan akan meminta untuk calon kerajaan perpaduan akan berharap untuk mereka menang besar. Manakala dengan penyokong PN pun begitu juga. Jadi kita nantikan saja apa yang akan berlaku.